Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Okey, untuk pembelajaran matematik kita hari ini, cikgu akan sambung balik pelajaran kita yang sebelum ni. Okey, cikgu nak kamu tengok. Okey, tengok pada ni. Okey, pada skrin yang cikgu share ni, masih lagi bab 7 iaitu koordinat. Okey. Okey, hari ini cikgu nak sambung. Okey, pelajaran kita berkaitan bagaimana kita nak mencari nak mencari panjang sisi sending dalam sebuah graf dalam sistem koordinat Cartesian. Okay, kalau kamu merujuk pada graf yang diberikan ni pada rajah ni, okey, kita ada satu graf kat sini. Graf ini dia menyambungkan dua titik, titik A dan titik B. Macam mana kita nak cari nilai sisi sending ni? Okey, seperti mana yang kita belajar sebelum ni, okey, kita yang mana kamu kena tahu. Okey, kalau nak cari jarak daripada A kepada C, ini kita panggil sebagai jarak mengufuk, dan caranya kita nak cari, kita kena kira bilangan petak daripada A ke C. So, contohnya A ke C ada berapa petak? Ada 1, 2, 3, 4, ada 4 petak. Kemudian tengok skala dia. Pada titik C ni, skala pada paksi X adalah 5, pada A nilai pada paksi X adalah 1. Jadi jarak dia kat sini sama dengan 5 tolak 1 sama dengan 4. So petak pun ada 4. So jawapan dia 4 lah. Jarak mengufuk dia 4 unit. Kalau jarak mencancang, kita kira bilangan petak daripada B ke C. Ada berapa petak? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 petak. Okey, untuk kamu confirmkan, kamu tengok pada titik B, nilai dia pada paksi Y adalah 7. Pada titik C, nilai pada paksi Y adalah 2. Kalau 7 tolak 2 sama dengan 5. Jadi betul lah. Jarak mencancang daripada B ke C adalah bersamaan 5 unit. Kita panggil 5 unit. Okey. Kalau nak cari jarak mengufuk, jarak mencancang, itu cara dia. Tapi kalau nak cari panjang daripada A kepada B, ini kita panggil sebagai sisi sending. Okey. Kita boleh gunakan satu kaedah yang dipanggil kaedah teorem Pythagoras. Okey. Digunakan untuk menghitung jarak AB, iaitu kaedah dia jarak AB kuasa 2, AB kuasa 2 sama dengan AC kuasa 2 tambah CB kuasa 2. Ini kita panggil sebagai teorem Pythagoras. Jadi kalau AB sama dengan kuasa 2 dekat sini kita bawa ke sebelah kanan, akan jadi punca kuasa 2, AC kuasa 2 tambah CB kuasa 2. AB ni maksudnya jarak AB lah. AC ni maksudnya jarak AC, iaitu jarak mengufuk. Dan CB ini adalah jarak mencancang. Okey? Okey, alright. Kita sambung lagi. Okay, kamu tengok pada muka surat 124. Okey, dalam buku teks matematik kamu. Okey, contoh 1. Soalannya, tentukan jarak di antara dua titik pada satah kartes berikut. Okey, A. Dia berikan, ini kita panggil sebagai sistem koordinat kartes, di mana ada dua paksi. Paksi pertama, paksi mengufuk, iaitu paksi X. Dan paksi yang kedua adalah paksi menegak atau mencancang, iaitu paksi Y. Okey, titik persilangan antara paksi X dan paksi Y, ini di tengah-tengah ni yang ditandakan dan dilabelkan sebagai O besar ni kita panggil sebagai asalan. Okey, jadi kita nak jawab soalan dia, nak tentukan jarak antara dua titik. Di dalam soalan A ni dia berikan titik A dan titik B. Okey, nak tahu jarak A ke B, ini kita tahulah kalau A ke B ni adalah jarak apa? Ini jarak mencancang. Dia selari dengan paksi Y. Jarak mencancang. Jadi nak cari jarak mencancang, macam mana caranya? Kita kira petak aja.
Daripada A kepada B, ada berapa bilangan petak? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 petak. 6 petak, maksudnya apa? Maksudnya 6 unit. Okey. Jadi kita nak confirmkan betul tak jawapan kita, kita tengok. Nilai A ni sama dengan 4. Nilai B sama dengan -2. Nak tahu? Jadi macam mana caranya? Kita boleh tolaklah dua ni. Tolak macam mana? 4 tolak buat kurungan tolak 2. 4 tolak dalam kurungan tolak 2, kamu akan dapat 4 tambah 2 kerana negatif dan negatif akan jadi positif. So 4 tambah 2 jadi 6. Jadi betul lah jawapan dia. Jarak AB ni ataupun jarak menjanjang sama dengan 6 unit. Kita confirmkan tadi. Okay, kita tengok yang B pula. Perhatikan rajah B. Diberikan dua titik, titik P dan titik Q. Titik P dan titik Q ni, ni ada penerangan kat sini ya. Tak apa. Kita terangkan dulu kat sini. Nanti kita akan tengok penerangan yang tadi. Okey, titik P ke titik Q ni adalah jarak apa? Ini kita panggil sebagai jarak mengufuk kerana dia selari dengan paksi X. Jarak mengufuk. So macam mana nak buat? Nak dapat jawapan dia? Kita kira petak daripada P kepada Q. Ada berapa petak? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 petak. Jadi apa jawapan dia? Di sini kamu boleh tengok dia ada 6 petak. Okey. Maksudnya ada 6 petak, belum jawapan lagi ya. Satu lagi kamu kena tengok pada skala yang digunakan dalam graf ini. Skala untuk graf ini apa? Macam mana nak tahu skala dia? Tengok daripada titik tengah bagi graf ini ataupun persilangan bagi dua paksi ini, iaitu O kat sini. Daripada O kepada paksi pertama adalah 5. Ini O ni kosong lah. Titik koordinat untuk asalan adalah dalam kurungan 0, 0. Di mana kalau pada paksi Y dia kosong, nilai dia, pada paksi X pun nilai dia kosong. Daripada kosong ke skala pertama bagi paksi X adalah 5. 5 kepada paksi kedua adalah berapa nilai dia? Dia bertambah sebanyak 5 juga. Sebab tu kat sini 0, 5, 5, 10. Maksudnya setiap skala tu dia bertambah sebanyak 5 unit. So 0, 5, 5, 10, 10, 15. Jadi nilai satu petak, skala dia, satu petak mewakili 5 unit. Okey. Jadi untuk soalan P tadi, jarak PQ ni, kita kira petak ada berapa petak? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 petak. Jadi 6 petak, 6 darab skala yang digunakan untuk paksi X. Darab bersamaan 5 unit. So 6 darab 5 sama dengan 30. 30 unit. Jawapan B sama dengan 30 unit. Kita tengok kat sini. Betul lah. Ini jawapannya. Dia berikan dalam teks. 30 unit. Okey, kita tengok pula yang C. Okey, rajah C pun sama diberikan graf dalam sistem koordinat Cartesian. Okey, dan ada diberikan dua titik, titik D ke titik E. Okey, kamu kira petak dia daripada titik D kepada titik E. Titik D dan kepada titik E ni kita boleh panggil sebagai jarak mengufuk kerana dia selari dengan paksi X. Okey, selari dengan paksi X. Okey, ada berapa petak daripada D kepada E? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 petak. Okey, ada 4 petak. Sekarang kita kena kenal pasti apakah skala yang digunakan pada paksi X. Tengok pada titik persilangan ni. Bermula kat sini ya. Di sini koordinat dia 0, 0. Maksudnya kosong kat sini. Lepas kosong dia jadi 10. Lepas 10 jadi 20. Lepas 20 jadi 30. Jadi kat sini satu skala yang digunakan untuk paksi X adalah satu petak bersamaan 10 unit. Jadi jawapan untuk DE ada berapa petak tadi? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 petak. 4 darab 10. Sama dengan 40 unit. Jawapan dia sama dengan 40 unit. Tengok kat sini lah. Ada penerangan kat sini. Dalam konteks kamu. Okey, kemudian tengok yang D pula. D pun sama. Diberikan
satu sistem koordinat kartes dan ada dua titik kat sini, titik G, F. Titik G, F ni sebab dia selari dengan paksi Y, ini adalah jarak mencacah. Jadi kamu kena pasti apakah nilai skala yang digunakan pada paksi Y. Tengok bermula daripada asalan ataupun koordinat 00, titik tengah dia 0, kemudian 2, 4, 6, 8, 10. Maksudnya satu skala ni dia gunakan satu skala pada paksi Y ialah satu petak bersamaan 2 unit. Sebab dia bertambah, setiap satu petak bertambah sebanyak 2. Jadi kamu kira dulu berapa petak daripada titik G kepada titik F. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 petak. Jadi 4 darab dengan 2. Sebab satu petak untuk paksi Y sama dengan 2 unit. So 4 darab 2 sama dengan 8 unit. Itu jawapan untuk D, 8 unit. Okey? Alright, kelas. Okey, kita sambung lagi. Okey, kita tengok pula yang ni. Okey, cikgu nak kamu tengok. Kita tengok pada subtopik 7.1.2. Rumus jarak di antara dua titik pada satah kartes lah. Okey, boleh tengok kat sini lah, rangsangan benda kat sini. Dia berikan jadual koordinat yang sama, jarak dia. Okey, so kita tengok yang pertama lah. Okey, koordinat A dalam kurungan 2,1. Okey, dalam sistem koordinat kartes ni, okey, bacaan koordinat dia kamu kena tahu nilai yang pertama ni merujuk pada nilai pada paksi X. Dan nilai yang kedua ni merujuk nilai pada paksi Y. Okey, so untuk titik A, nilai X dia 2, nilai Y dia 1. Okey, so koordinat A dalam kurungan 2,1, koordinat B, titik B, koordinat dia dalam kurungan 2,4. Okey, alright. Jadi kita tengok koordinat yang sama. Perhatikan koordinat mana yang sama? Apa yang sama? Titik yang pertama, nilai yang pertama ni merujuk pada koordinat X. Ini X. So X dia sama, Y dia tak sama. Sebab itu kat sini jawapannya koordinat X yang sama. Kemudian jarak dia. Nak tahu jarak dia macam mana? Kita tolak koordinat yang tidak sama. Okey? Yang tidak sama, tapi kamu ambil yang nilai yang paling tinggi lah. Paling tinggi, tolak yang paling rendah. So kat sini 4. Koordinat Y dia, titik B ni 4. Koordinat Y untuk titik A adalah 1. Jadi jarak dia 4 tolak 1 sama dengan 3 unit. Okey, kita tengok pula yang C pula. Titik C ni koordinat dia negatif 1,3. Titik D ni koordinat dia 7,3. Perhatikan koordinat mana yang sama. Mana yang sama? X. X dia, ini X untuk titik C negatif 1. X untuk titik D 7. Tak sama. Kalau Y pula, titik C koordinat Y dia 3. Untuk titik D koordinat Y dia 3. Jadi yang sama adalah koordinat Y. So nak tahu jarak dia, kita tolak nilai koordinat yang tidak sama. Kita tolak nilai koordinat X. Ambil nilai yang paling tinggi, tolak nilai yang paling kecil. So 7 kamu tolak dalam kurungan, jangan lupa letak dalam kurungan sebab ada negatif. 7 tolak dalam kurungan negatif 1. So 7 tolak dalam kurungan negatif 1, negatif kurungan maksudnya darab, negatif jadi positif. So dia akan jadi 7 tambah 1 sama dengan 8 unit. So jarak untuk titik CD ini sama dengan 8 unit. Okey. Yang seterusnya untuk titik E, F, G, H ni cikgu nak kamu lengkapkan. Okey, cikgu nak kamu salin jadual ni. Salin jadual ni dalam buku latihan matematik 2 kamu dan lengkapkan. Lengkapkan jawapan ini. Ini
kerja rumah kamu juga. Okey. Alright, saya sambung lagi. Okey, jarak dapat ditentukan sekiranya pertama, dua titik mempunyai koordinat y yang sama. Contoh yang kat sini lah, rujuk pada gambar ni. Kita ada titik A, titik B, nilai y1 bagi titik A dengan nilai titik B ni nilai y1 dia sama, nilai dia sama. Jadi kita boleh tahu jarak bagi titik AB, kita tolakkan koordinat X. So jarak AB sama dengan X2 tolak X1 sebab nilai Y dia sama. Okey, yang kedua pula, dua titik mempunyai koordinat X yang sama. Okey, tengok rajah ni ya. Okey, kita ada titik C, titik D. Okey, koordinat C dalam kurungan X1, Y2, titik D koordinat dia dalam kurungan X1, Y1. So, perhatikan koordinat mana yang sama untuk kedua-dua titik C dan D ni, koordinat X dia kan. Ini X1, ini pun X1. Okey, bila koordinat X dia sama, kita boleh cari jarak CD dengan kita tolakkan koordinat Y. Ambil koordinat Y yang paling tinggi, tolak koordinat Y yang paling rendah. So, Y2 tolak Y1. Sebab itu, jarak CD sama dengan dalam kurungan Y2 tolak Y1 unit. Okey, right kelas. Okay, cikgu sambung lagi. Okey, tengok pula yang ni. Contoh 2. Hitung jarak di antara pasangan titik berikut. Okey, A. Titik pertama, koordinat dia 2, -3 dan dalam kurungan 4, -3. Okey, B. Koordinat titik yang pertama dalam kurungan 0,1 dan dalam kurungan 0,-2. Tengok macam mana nak selesaikan yang A. Kita nak tahu jarak antara dua titik bagi A, kita perhatikan dulu koordinat mana yang sama, X atau Y yang sama. Kalau perhatikan kat sini, koordinat Y dia sama. Titik pertama ni koordinat Y dia -3. Koordinat titik yang kedua ni -3. Jadi, nilai koordinat Y dia sama. Nak tahu jarak bagi kedua-dua titik bagi A ni, kita tolak koordinat X dia, ambil nilai yang paling tinggi, tolak nilai yang paling kecil. So, jarak antara titik untuk A sama dengan 4, ini koordinat X, titik yang kedua, 4 tolak 2, sama dengan 2 unit. Ini kita panggil sebagai jarak mengufuk. Jarak mengufuk sebab kita tolak koordinat X. X merujuk pada jarak mengufuk. Ataupun sama dengan X2 tolak X1. Okey, tengok yang B pula. B pun sama. Untuk selesaikan soalan B ni, tengok ada dua titik. Titik pertama koordinat dia 0,1 dan dalam kurungan 0,-2. Okey, kita tengok nilai koordinat mana yang sama. Koordinat X dia sama 0, 0. Jadi nak tahu jarak dia, kita tolakkan koordinat yang tidak sama, iaitu koordinat Y. Ambil nilai yang paling tinggi, tolak nilai yang paling rendah. Nilai yang paling tinggi mana? 1 lah. 1 lebih besar daripada -2. So, jarak di antara titik itu ialah sama dengan 1 tolak, jangan lupa letak kurungan sebab dia ini negatif. Buat kurungan -2. Okey. So, sama dengan, negatif, kurungan maksudnya jarak. Negatif darab negatif jadi positif. So, 1 tambah 2 jadi 3. 3 unit. Ini jawapan dia. Dan ini kita panggil sebagai jarak mencancang kerana dia merujuk pada nilai koordinat Y. Sama juga, sebelum ni kita belajar nak cari jarak mencancang sama dengan Y2 tolak Y1. Okey? Okey, cikgu sambung lagi. Okey, tengok contoh ketiga. Okey, rajah menunjukkan jarak di antara dua titik A dan B. Lengkapkan koordinat A dan B. Ini rajah ni diberikan satu segitiga. Ada 3 titik kat sini. A koordinat dia 1, Y. B koordinat dia X, 3. Dan C koordinat dia 1,3. Ini sudut 90 darjah. Maksudnya ini adalah segitiga bersudut tegak. Dan jarak A kepada C diberikan sama dengan 5 unit. Jarak B kepada C diberikan sama dengan 4 unit. Soalan dia tanya apa?
Okey, radar menunjukkan jarak di antara dua titik A dan B. Lengkapkan koordinat A dan B. Disuruhkan melengkapkanlah koordinat A dan B ni sebab ni tak lengkap. Macam mana nak buat? Okey, pertama kita koordinat A dan C ni merujuk kepada apa? Merujuk kepada jarak mencancang kerana dia selari dengan paksi Y. So nak cari jarak mencancang, okey. Jarak mencancang ni lah formula dia, jarak mencancang sama dengan Y2 tolak Y1. Nak cari jarak mencancang, kita kena tolak nilai Y bagi kedua-dua titik. Tolak ambil yang besar, tolak yang kecil. Okey. So sama dengan mana? Okey, yang pertama AC. Okey. Untuk koordinat Y, okey, titik yang paling atas dia lebih besar daripada titik bawah. Sebab dalam sistem koordinat Cartesian, untuk paksi Y nilai dia yang berada di atas lebih besar daripada di bawah. Sebab selepas kosong asalan iaitu titik tengah bagi sistem koordinat Cartesian. Okey. Selepas kosong ke atas nilai dia positif. Selepas kosong dan ke bawah untuk paksi Y nilai dia negatif. Okey, sebab itu lebih atas dia suatu titik nilai dia lebih tinggi. So kita akan ambil nilai Y bagi titik A dulu. Sebab dia lebih besar, jadi Y tolak nilai Y bagi titik C kita dah tahu ke sini iaitu 3. So Y tolak 3 sama dengan 5 unit. Kenapa 5 unit? Sebab sudah diberikan. Okey, jarak mencancang ni dia dah beri dah kat sini. 5 unit. So kita gantikan 5 unit. Sebenarnya digunakan formula ni. Jarak mencancang sama dengan Y2 tolak Y1. Y2 kita adalah Y. Y1 kita adalah 3. So Y tolak 3 sama dengan jarak mencancang sudah diberi sama dengan 5 unit. So sama dengan 5 unit. Jadi Y sama dengan 5. Okey, negatif 3 ni kita bawa ke sebelah kanan akan jadi tambah 3 sama dengan 8 unit. Maka koordinat A ialah dalam kurungan 1,8 sebab nilai Y dia sama dengan 8. Ini Y ni kita tak tahu, tapi bila kita dah selesaikan kita dapat Y sama dengan 8. Jadi koordinat A jawapan dia ialah dalam kurungan 1,8. Okey, seterusnya tengok pula yang koordinat B pula. Okey, untuk koordinat B nilai X dia, koordinat X kita tak tahu, so kita kena carilah. Okey, macam mana nak cari? Daripada titik C ke B, jarak dia sudah diberi iaitu 4 unit. Jarak CB ini sebenarnya merujuk pada jarak mengufuk kerana dia selari dengan paksi X. So formula untuk jarak mengufuk sama dengan X2 tolak X1. X2 ni maksudnya nilai X paling tinggi lah. X1 ni nilai X yang lebih rendah. Okey, jadi kita masukkan nilai yang ada dalam titik ni dalam formula ni lah. Okey, so X2 dia mana? X2 dia, okey, untuk paksi X. Okey, titik yang paling kanan lebih besar nilai dia daripada titik yang lebih kiri. Sebab untuk paksi X, selepas titik tengah ataupun asalan, apabila nilai suatu titik ke kanan adalah lebih besar ataupun bernilai positif, okey, manakala nilai nilai ke kiri selepas kosong pada titik tengah adalah bernilai negatif. Negatif itu lebih kecil lah, negatif lebih kecil daripada positif. Jadi kita gantikan nilai tersebut dalam formula jarak mengufuk sama dengan X2 tolak X1. Jadi X2 dia ambil yang paling besar iaitu X. So X tolak X1 dia, inilah sebab dia lebih kanan, ini lebih kiri lah berbanding dengan titik B. So X tolak 1 sama dengan 4 unit. 4 unit ini sudah diberikan jarak mengufuk. So sama dengan 4 unit. Jadi X sama dengan 4 tambah 1. Kenapa tambah 1? Sebab negatif 1 ni kita bawa ke sebelah kanan, negatif akan jadi positif. Sama dengan 5 unit. Maka koordinat B ialah dalam kurungan 5,3. Ini jawapan dia. Ini asalnya B dalam koordinat dia dalam kurungan X,3. X ni bila kita dah kira dapat 5 unit. So gantikan X dengan 5. Jadi ini jawapan untuk contoh 3.
Okey, alright kelas. Untuk pelajaran kita hari ini, cikgu rasa sampai dekat sini je yang cikgu nak ajar. Okey, so untuk kerja rumah kamu, jangan lupa cikgu nak kamu uh, lengkapkan jadual ni. Buat dalam buku latihan Maths 2. Kemudian, tengok ni. Ada latihan, cikgu nak kamu buat. Okey. Latihan Jom Cuba 7.1 latihan Jom Cuba 7.1. Cikgu nak kamu buat dalam buku latihan Maths 2. Okey, jawab soalan 1, soalan 1 dan soalan 2. Semua. Jawab soalan 1 dan soalan 2 semua. Buat dalam buku latihan Maths 2. Okey, kamu cuba jawab. Kalau ada masalah kamu tak faham, boleh tanya cikgu. Boleh mesej cikgu dalam Telegram. Okey, itu saja kelas kita hari ini. Terima kasih kelas.